يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. أما بعد. Alhamdulillah, sekali lagi kita ni panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih memberikan kita ni nikmat kesihatan dan juga nikmat yang paling penting yaitu nikmat iman dan Islam. Dan kita ni bersyukur juga kerana diberikan kesihatan tubuh badan, kekuatan dan juga istiqamah untuk kita ni terus semakin hari semakin kita ni tambah amal ibadah kita ni. Semoga dengan bertambahnya amal ibadah kita ni tergolong bersama para ahli syurga, para syuhada, para salihin. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah tajuk perkongsian kita ni pada subuh hari ini berkaitan dengan hari Arafah ni diampunkan dosa dan waktu doa mustajab. Jadi hari Arafah ni adalah 9 Zulhijjah. Tarikhnya adalah 9 Zulhijjah. Jadi saatnya wukuf, saat Arafah ni adalah selepas tergelincir matahari waktu zuhur 9 Zulhijjah sehingga sebelum fajar, sebelum subuh itu 10 Zulhijjah. Jadi ia adalah mengikut tarikh di mana negara itu sekiranya 9 Zulhijjah di Brunei ini, contohnya hari ini, kemudian Arab Saudi sehari sebelum, maka kita ni akan berpuasa mengikut tarikh di Brunei. Kerana kita ni sudah melakukan ataupun melihat anak bulan sebelum masuknya bulan Zulhijjah lagi. Kerana masa kita ni melihat 29 itu tidak nampak, jadi digenapkan 30. Selepas 30 esoknya baru dah 1 Zulhijjah. Jadi kita ni ikut tarikh ataupun penglihatan anak bulan. Intinya kita ni berpuasa semasa 9 Zulhijjah ketika di Brunei Darussalamnya. Di sini hari Arafah ini diampunkan dosa dan waktu doa mustajab. Antara waktu yang doa kita ni sangat-sangat mudah untuk dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. An Ibn al-Musayyab qalat Aisyah inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Daripada Ibnu Mas'ud ia berkata, Sayyidatina Aisyah berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin aktsara min ay yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Sesungguhnya kata Rasulullah, di antara hari yang Allah banyak membebaskan seseorang dari neraka adalah hari Arafah. Jadi sebelum ini kita pernah mendengar bahawa bulan yang mana banyak dilepaskan hamba-hamba Allah itu daripada neraka adalah pada bulan Ramadan. Sama ada pada bulan Ramadan itu banyak hamba-hamba Allah dikeluarkan daripada neraka, kemudian pintu-pintu syurga dibuka, pintu-pintu neraka di sana ditutup, semua syaitan dibelenggu, dipenjarakan. Antara kelebihan bulan Ramadan sehingga kan ia menjadi bulan yang mulia. Dan hari Arafah ini juga adalah hari yang Allah banyak membebaskan seseorang itu daripada neraka. Adakah untuk orang yang menunaikan haji sahaja, atau untuk orang yang wukuf sahaja, ataupun orang yang jadi haji ataupun orang yang tidak wukuf ini pun sama juga termasuk yang dibebaskan daripada neraka, semuanya termasuk. Tidak ada ditetapkan yang naik haji sahaja.
Allah mendekati mereka, lalu Allah membanggakan mereka, menunjukkan keutamaan kepada para malaikat. Allah menyebut-nyebut kebaikan hamba Allah itu di depan para malaikat. Kemudian Allah berfirman, apa yang diinginkan oleh mereka? Ini Allah berfirman dalam bentuk pertanyaan. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi pengajaran yang dapat diambil daripada hadis itu adalah yang pertama, antara keutamaan hari Arafah, ini 9 Zulhijjah, ialah mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ramai yang dibebaskan daripada api neraka semasa hari Arafah itu maksudnya keampunan Allah itu banyak dibagi kepada hamba-hambanya. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan hari Arafah adalah hari pembebasan dari api neraka. Dan pada hari itu Allah akan membebaskan siapa saja yang sedang wukuf di Arafah. Artinya orang yang naik haji dan penduduk negeri kaum muslimin yang tidak melaksanakan wukuf. Artinya orang yang tidak melaksanakan haji. Oleh kerana itu, hari setelah hari Arafah, yaitu hari Aidil Adha, adalah hari raya bagi kaum muslimin di seluruh dunia. Contoh, besok adalah merupakan hari raya untuk kaum muslimin semua. Baik yang melaksanakan haji dan yang tidak melaksanakannya sama-sama akan mendapatkan pembebasan dari api neraka dan ampunan pada hari Arafah. Dan di antara hikmah jua kita ni merayakan hari raya ni adalah untuk kita ni meraihkan jua orang-orang fakir miskin. Sebab itu tak kebanyakan kalau hari raya zakat itu untuk diagihkan kepada fakir miskin. Kalau hari raya Aidil Adha, daging-daging korban itu untuk diagihkan kepada fakir miskin juga. Untuk kita ni meraihkan sama-sama bersama orang fakir miskin. Yang kedua, selain daripada tuntutan berpuasa sunat pada hari Arafah, ini 9 Zulhijjah dituntut untuk berpuasa. 8 Zulhijjah pun sunat juga hukumnya untuk berpuasa. Namanya tarwiyah. Kerana apa? Ditakuti 8 Zulhijjah itu sebenarnya 9 Zulhijjah. Itu ada yang berpendapat macam-macam. Sebab itu sedangkan 9 Zulhijjah disunatkan, dituntut untuk berpuasa. Jadi untuk berhati-hati supaya mana tahu dan 8 itu kena bagi tahu 9. Digalakkan juga semasa ini untuk berdoa kerana hari Arafah antara sebaik-baik waktu dan tempat berdoa. Ya. Ini sekarang ada lagi yang punya penjelasannya apa beza. Kenapa bukan orang yang naik haji saja terkabul doanya? Kenapa termasuk juga orang yang naik haji? Jadi apatah kelebihannya orang yang naik haji di sana? Sekarang ada diterangkan. Daripada Amru bin Shu'aib dari ayahnya, dari datuknya, Nabi SAW bersabda, kata Nabi, sebaik-baik doa ialah doa yang dibaca pada hari Arafah, hari ini. Dan sebaik-baik ucapan yang aku ucapkan serta Nabi-Nabi sebelumku, kata Rasulullah, ialah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sebaik-baik ucapan yang diucapkan. Jadi pada hari contohnya pada hari ini kita ni ambil peluang untuk kita ni mendoakan untuk diri kita ni, untuk kawan-kawan kita ni, untuk anak-anak kita ni. Doakan kejayaan, doakan keselamatan, doakan semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, doakan cucu-cucu yang baik-baik dan isteri dan sebagainya. Kedua ibu bapa didoakan keampunan, sama juga keampunan untuk kita ni dan juga ahli kerabat kita ni, keturunan kita ni. Dan doa juga keturunan kita ni itu supaya semuanya tergolong bersama, tergolong golongan orang yang soleh-soleh. Kerana hari ini ataupun 9 Zulhijjah itu adalah merupakan
masa yang paling mustajab doa kita ni. Yang ketiga, antara tempat doa mustajab adalah di padang Arafah. Orang yang berada di sana ketika wukuf. Dan pada hari Arafah bermula selepas gelincir matahari 9 Zulhijjah, yaitu selepas sembahyang fardu zuhur hingga terbit fajar 10 Zulhijjah sebelum subuh. Sini sedikit lagi, Syekh Saleh Al-Munajjid, mustajabnya doa tersebut adalah umum. Artinya umum itu mustajab doa itu untuk orang yang naik haji di Arafah dan juga untuk orang yang berada di negara selain daripada tempat Arafah itu. Sama ada yang menunaikan ibadah haji ataupun yang tidak menunaikan haji. Disebabkan keutamaan yang ada adalah keutamaan hari Arafah, yaitu 9 Zulhijjah. Ia berarti sedangkan yang berada di Arafah, yaitu yang naik haji, ini kelebihannya. Kalau ada yang bertanya, jadi apakah kelebihan orang yang naik haji yang tentu berada di padang Arafah? Di sini kata Syekh Saleh Al-Munajjid, katanya, sedangkan yang berada di Arafah yang sedang berwukuf pada tanggal 9 Zulhijjah itu, ia berarti menggabungkan antara keutamaan waktu dan juga tempat. Orang di sana mendapat keutamaan waktu dan juga tempat, sedangkan orang yang berada selain daripada padang Arafah, ia mempunyai keutamaan waktu sahaja. Waktu untuk dia berdoa, doa yang mustajab. Kemudian yang kelima, antara zikir yang paling baik dilafazkan di hari Arafah ialah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini ya, doa atau antara zikir yang paling baik dilafazkan di hari Arafah. Sebenarnya semasa 1 hingga 10 Zulhijjah ini adalah antara amalan yang disunatkan untuk tadi membanyakkan takbir, membanyakkan tahlil, membanyakkan tahmid, tasbih dan sebagainya. Zikir-zikir ini antara yang paling banyak kita ni perbanyakkan semasa 1 hingga 10 Zulhijjah. Antara amalan yang disunnahkan untuk kita ni lakukan. Dan ini adalah khusus zikir yang paling baik dilafazkan ketika hari Arafah, yaitu 9 Zulhijjah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu saja. Rebutlah peluang kelebihan hari wukuf di Arafah dengan puasa sunat. Bagi yang tidak mengerjakan ibadah haji, dan kita diperbanyakkanlah doa dan juga zikir. Ini di dalam WhatsApp kemarin dan kemarinnya pun banyak juga yang bertanya pasal yang 9 Zulhijjah, macam mana bilakan puasa, kemudian bila start doanya dan sebagainya. Dan itulah ia punya jawapan daripada Jabatan Mufti kita ni mengikut 9 Zulhijjah yang ada di negara Brunei Darussalam. Tetapi sekiranya bercanggah juga dengan negara, contoh di Saudi Arabia, pada 8 Zulhijjah itu sudah mula kita diperbanyakkan doa kita ni, perbanyakkan kita ni punya zikir. Pada hari 8 Zulhijjah pun boleh kita ni berpuasa juga. 9 Zulhijjah pun boleh kita ni, apatah lagi 9 Zulhijjah itu adalah lebih dituntut untuk kita ni berpuasa. 10, 11, 12, 13 saja dia boleh kita ni berpuasa. Kemudian berkaitan lagi dengan takbir, takbir mursal dengan takbir muqayyad. InsyaAllah selepas sekarang selepas menunaikan sembahyang fardu maghrib berjemaah, kita ni akan mula takbir muqayyad sehingga habis 13 Zulhijjah. Selepas saja sembahyang fardu itu kita ni akan bertakbir, namanya takbir muqayyad yang diikat dengan sembahyang. Sama juga sembahyang fardu kah sembahyang sunat pun disunatkan juga untuk bertakbir. Sedangkan kalau takbir mursal sebenarnya boleh sudah mula,
tapi ia dikaitkan dengan sembahyang. Contohnya sekarang pukul 9 akan bertakbir, boleh. Pada hari ini disunatkan untuk memperbanyakkan takbir. Pukul 11 lagi harap bertakbir lagi. Pukul 11.30 lagi bertakbir lagi. Jalan-jalan berkerja sikit, pukul 12 bertakbir. Boleh. Itu namanya takbir mursal, takbir yang indah dikaitkan dengan waktu sembahyang ataupun mana-mana sembahyang sunat. Tapi di sini kalau di masjid mulakah sudah selalunya? Belum ya? Belum. Dalam punca saya tanya macam sama ada dalam subuh ni kan bertakbir kan indah. Macam mana masjid-masjid kan selalunya macam sebelum ni. Itulah perbezaannya takbir mursal dan takbir muqayyad. InsyaAllah kita akan mula bertakbir sekarang mengganti wirid, itu selepas sembahyang fardu maghrib. Masuk saja 10 Zulhijjah. Itu saja yang ingin dikongsikan pada sebuah hari ini. Semoga apa yang dikongsikan bermanfaat untuk kita ni dan dapat menjadi ilmu untuk kita ni, dan yang dapat kita kongsikan kepada ahli keluarga dan sebagainya, sehingga kan ilmu itu boleh menjadi pahala yang berterusan untuk kita ni. Karena beritahu orang yang bijak ni adalah orang yang sudah meninggal dunia, akan tetapi pahalanya masih berterusan. Itu adalah orang yang bijak. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.